نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت الاعتكاف في هذا المسجد سنة لله تعالى. Alhamdulillah kepada semua teman-teman, rakan-rakan dan semua yang telah berdaftar ataupun ingin menyertai acara program Halaqah Al-Quran Masjid Sultan. Syukur kehadrat Allah, itu adalah pertama sekali. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana telah memilih kita pada hari ini di rumah Allah Subhanahu wa taala, bukan di mana-mana, di rumah Allah. Dan kita dalam keadaan beriktikaf, dalam keadaan berwuduk, dan dalam keadaan hati kita ni tak tahu apa nak Ustaz nak share ni, macam mana ni Ustaz nak buat. Tuan-tuan bayangkan, kalau orang nak mengaji Iqra, dia nak kena pakai buku 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul tak? Siapa pernah belajar Iqra kat sini? Pernah belajar Iqra 6 kan, tak jeli kan. Selepas tu kalau nak guru pula, ambil masa bukan sekejap. Nak cari guru punya susah, jauh, kalau bayaran pula mahal dan sebagainya. Ini adalah perkara yang kadang-kadang menjadi sebab setiap orang yang nak belajar ngaji, dia tak jadi belajar. Betul tak? Lagi guru pula dia jadi sekarang, salah sikit kita kena jerkah pula, tak jadi nak belajar. Betul tak? Kadang-kadang disebabkan guru ni tak sebati dengan kita, ataupun kadang-kadang cara mengajar tu mungkin kita tak faham cara, ataupun mungkin kerana kita nak lain pada yang lain. Sebenarnya istilah Halaqah Al-Quran ni bukan pada hari ini. Kita sebut dia Halaqah Al-Quran. Halaqah Al-Quran ni dia satu kumpulan ataupun pengajian ramai-ramai duduk dan belajar Al-Quran. Buat bulatan. Halaqah tu maknanya bulatan. Itu makna halaqah tu. Jadi bila kita buat halaqah, sebenarnya bila kita sebut Halaqah Al-Quran, ramai di kalangan antum yang boleh baca dan ramai juga yang langsung tidak boleh baca. Dan saya yakin banyak di kalangan antum yang mungkin memang tak kenal huruf. Dan saya tidak nafikan kerana beberapa teman saya, kawan ataupun murid saya yang belajar sebelum ini, mereka memang buta huruf, kosong, buta, habis. Ada yang dah mula belajar, bila sebut alif boleh, tapi nanti sampai pada huruf ra, dia lupa. Alif bata sajim jim para, jim para boleh sebut. Ada jim ha kha. Jadi kadang-kadang masalah ni berlaku disebabkan cara mengajar masa. Jadi antum hari ni akan fikir, Ustaz, macam mana nak kata Ustaz, kita boleh kenal huruf, kita boleh belajar tajwid, kita boleh mengaji sama-sama. Dan Ustaz, kami ni ada di antara kami yang kerja shift. Betul tak? Ada abang-abang, saya tak tidak nafikan bahawa ada di antara abang-abang sekalian yang kerja shift. Hari ni boleh datang, minggu depan belum tentu boleh datang. Ini benda kita nak bincangkan. Sebab kita niat Wallahil Azim, niat kita nak bantu antum semua. 66 hari lagi, 60 hari lagi, ataupun mungkin 50 hari lagi dari sekarang, kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Orang tanya, Ustaz, bila Ramadan dia nak dekat? Ustaz sibuk nak ajak orang ngaji. Tuan-tuan dirahmati Allah, bila bulan Ramadan saya masuk masjid, saya lihat beberapa jemaah, beberapa orang, mereka akan ke depan, saf yang di depan, mereka akan ada mengaji Al-Quran. Ada yang di belakang-belakang pun diam, dia pun akan mengaji Al-Quran. Ada yang saya perhatikan, member dia mengaji, dia tengok member dia ngaji. Okey lagi. Ada yang di masjid, dia cuma pegang Al-Quran, tak mengaji apa-apa. Dan sekejap dia tunduk, sekejap dia angkat kepala, sekejap dia tunduk, sekejap dia buka, lepas tu dia tutup balik. Sehingga sebab apa dapat wahyu ke apa?
Ada yang saya kaunter, saya jumpa, kenapa abang macam ni? Sebenarnya saya risau Ustaz, saya sekarang umur dah 40, tapi belum lagi boleh baca Al-Quran. Jadi apa masalahnya? Itulah Ustaz saya sedih. Jadi apa Ustaz boleh, apa saya boleh tolong awak kalau awak tak nak belajar? Macam mana Ustaz saya nak ngaji? Betul Ustaz, satu Quran tu Ustaz buka, saya tak boleh baca pun Ustaz. Tuan-tuan dirahmati Allah, hari ini daripada jauh. Tuan-tuan boleh baca tak apa tulisan sini? Yang depan ni, boleh baca tak? Tulisan Rumi. Tulis apa? Metodi Asy-Syafi'i. Boleh baca pula. Sebab apa anda boleh baca? Sebab ini dalam bahasa Rumi. Sebab apa Rumi boleh baca? Alfabet boleh baca. Sebab tuan-tuan daripada kecil sampai sekarang dibiasakan dengan benda-benda romanis. Betul tak? Bahasa surah khabar yang panjang-panjang pun kita boleh baca, kita boleh faham. Walaupun kecil sekali tulisannya, kita boleh baca, kita boleh faham. Betul tak? Sekarang kunci yang sama, benda yang sama juga kita nak buat. Kita nak kenal huruf. Bila kita kenal huruf, ada 28 huruf hijaiyah. Kita kenal alif sampai ya. Kemudian kita belajar pula ada baris atas, baris bawah, baris depan. Settle. Lepas tu kita kenal pula bagaimana dia bersambung, bentuknya agak berubah. Ustaz, benda ni boleh tak satu hari? Satu hari tak boleh. Sini ada di antara murid saya yang ada, dia datang setiap minggu satu kali. Setiap minggu satu kali, setiap kali datang, dia cuba bertemu dengan saya selama 15 minit. Selama 3 bulan. Bermakna 15 minit kali 4 kali 3, berapa? Ada? Berapa jam? 3 jam. Selepas dia belajar 3 jam, makna saya semak dia hanya selama 3 jam. Buku yang saya gunakan ada warna kuning. 3 jam. Dalam tempoh 3 jam, makna tempoh 3 bulan. Dengan latihan dia lain, tapi dia baca dengan saya hanya 15 minit setiap minggu satu kali. Hari ini tuan-tuan tak percaya, dia dah baca sampai ke juzuk 8. Mungkin dia sampai ke surat 100 lebih, hampir muka surat 200. Itu betul-betul saya lihat memang dia tidak kenal huruf, tapi bukti. Ada lagi seorang sahabat dan kawan juga, dia jumpa dengan saya, Ustaz, saya nak belajar ngaji. Dia janji naik sikit, jumpa saya, Ustaz, saya nak belajar. Betul-betul dia nak belajar. Esok kata janji nak jumpa, tak datang. Ustaz, saya kena kerja, Ustaz. Lusa jumpa lagi, Ustaz, tu semalam Ustaz saya kena pergi sana ni. Kali ketiga jumpa lagi, ni last kita jumpa awak. Mesti datang. Jadi saya buat satu khusus, dia datang. Selama 3 bulan pengajian. Saya tanya dia kemarin berapa kali awak khatam selama ni. Dia kata saya dah khatam sendiri sebanyak 2 kali. Sekarang umur dia 40 sen. 40 hari. Ada kat sini, kita dah sebut nama. Okay? Jadi dia kat sini. Dia dah khatam 2 kali. Dia sendiri khatam dia 2 kali. Lepas tu, bukan itu saja tuan-tuan, bahkan sekarang dia tengah khatam dengan anak juga. Anak saya dah sampai berapa juzuk, mungkin dah sampai setengah Al-Quran dah sampai. Jadi benda ni tak mustahil tuan-tuan. Sebab Al-Quran ni, kalau kita cerita, sebab saya nak ceramah, saya nak berbual dengan tuan-tuan. Allah sebut dalam Al-Quran, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Sungguh kami telah menjadikan Al-Quran itu senang untuk dihafal. Al-Zikr banyak mana? Senang untuk diingat, senang untuk kita faham, atau senang untuk kita hafal. Allah isytiharkan dalam surah Al-Qamar 4 kali. Bila Allah kata benda itu ulang 4 kali ayat itu, bermakna betul lah, takkan Allah nak tipu. Inna wa'adallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Allah tanya dalam ayat yang sama, fahal min muddakir. Maka siapa yang ingin untuk kenal, siapa yang ingin untuk hafal, Allah tanya.
Jadi hari ini tuan-tuan boleh sama Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan Al-Quran tu senang untuk dibaca, tuan-tuan. Cara-cara pun dah ada. Jangan terkejut cara kita bagaimana. Kita akan buat halaqah kumpulan-kumpulan. Kita akan kerjasama. Saya ada beberapa kawan dan teman dan Ustaz Rafiq, Ustaz Ilyas, beberapa Ustaz yang dengan saya hari ini, dan juga beberapa teman yang dah belajar Iqra dengan saya sampai habis. Mereka pun pandai dalam hal ini. Bagi muslimah pun ada ibu-ibu yang belakang di sana yang saya sudah latih mereka, yang akan bersama dengan kita hari ini. Cuba kita akan pecahkan kumpulan. Kita akan pecahkan kumpulan sahaja. Jadi tuan-tuan ikut je program kita, InsyaAllah. Saya garanti tuan-tuan, hari ini dan jadual-jadual lain yang kita jadualkan, tuan-tuan ikut. Tuan-tuan ikut jadual sampai sebelum Ramadan. Sebab kita akan habis 1 week before Ramadan. Kita akan habis mengikut jadual kita 2 hari bulan Jun, hari Khamis malam Jumaat. InsyaAllah tuan-tuan kalau buka Al-Quran tu boleh baca. Boleh tak tuan-tuan? Boleh tak? Senang. Al-Quran tu Allah jadikan dia senang. Boleh insyaAllah, tapi ikut tertib. Namun ala kulli hal tuan-tuan kena ikut face by face. Dia ada pelajaran. Contoh, minta satu buku ya. Dalam buku yang kita ada ni, kita ada 16 pengajian, 16 tajuk yang pertama. Bukan yang ini. 16 tajuk yang pertama. Tak. Jadi 16 tajuk yang utama dalam buku ni. Sebab tuan-tuan saya tak pakai sistem Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3, Iqra 4, Iqra 5, Iqra 6. Sebab memang bagi saya susah. Saya pun tak belajar dari buku. Buku ni saya lihat senang untuk semua pihak. Yang dewasa, yang dah berumur, senang nak pakai. Susunan dia pun ikut Al-Quran Usmani. Senang kita nak refer balik dalam Al-Quran. Jadi dalam kitab ini dia tak banyak sangat. Dia cuma ada bab. Tuan-tuan nak kena mantapkan dalam buku. Dalam tajuk-tajuk yang disediakan, tuan-tuan perlu hanya tuan-tuan nak kena ingat alif, ba, ta, tha, jim, ha, qa sampai habis. Hafal. Kemudian bila kita masuk a di atas a, ba di atas ba, ta di atas a, ba, ta. Start to main. Tuan-tuan, kita nak kena balik cara macam tu. Kalau kita tak balik cara macam tu, kita tak boleh nak kena huruf. Tapi tuan-tuan insyaAllah jangan, bukan kanak-kanak punya style. Kat sini kita relax, kita tenang. Okey, bagi abang-abang shift. Berapa abang-abang shift kat sini? Kat tangan sikit. Yang sekerja ni shift kat tangan yang mana? Okey, bagi abang-abang shift semua, saya minta antum semua satu kumpulan. Boleh? Okey, abang-abang shift ni, antum tak semestinya kat sini sahaja antum menyemak. Sebab penyemak ataupun pentasmi antum yang akan mendengar bacaan antum, sama ada saya atau sesiapa, kita akan arrangekan masa antum. Setiap yang datang pada hari ini, saya minta sangat-sangat agar mengikuti pengajian tidak kurang daripada 12 kali sesi, 12 kali pertemuan. Jadi kalau kita ada 12 kali pertemuan tuan-tuan, antum habis dengan sempurna. InsyaAllah semua boleh baca Quran. Sama ada baca Quran dengan lancar atau baca Quran dengan merakam, tapi makna tak betul huruf. Nampak Fatihah, alah Fatihah haji senang kan? Makna boleh. Alah 3 kul mesti boleh baca. Sekurang-kurangnya sebutan kita dah ada. Kemudian kita kenal huruf. Kalau ayat-ayat panjang pun huruf-huruf bersambung kita boleh pecahkan. Ini ba, ini ta, ini ha, ini mim. Kita dah tahu. Kunci selepas itu tuan-tuan nak kena ikut. Baik, bagi mereka yang nak ikut juga pengajian supaya mantapkan Al-Quran dia, Ramadan kita ada program Al-Quran, kita ada program tadarus. Dan pada hari ini sebagaimana saya ceritakan pada tu, program kita dia berputar pada beberapa sisi, beberapa keadaan. Hal yang pertama, bila kita bertemu, kita akan sama-sama berlatih menyebut huruf. Bukan saya seorang, bukan awak seorang, saya seorang, tidak, ramai-ramai. Jadi tiada yang segan, tidak ada yang takut, tidak ada yang rasa malu. Tuan-tuan macam tengok wayang pertama. Okey. Baik. Selepas 15 minit perjumpaan kita jam 9:10 sampai 9:45, kita akan pecahkan kumpulan.
Sebab tu saya minta pada Abang Syif satu kumpulan supaya kita boleh arrangekan masa-masa yang nanti boleh datang. Bagi yang ada juga saya dapat mesej, Ustaz, dalam jadual yang Ustaz sediakan hanya satu kali je saya boleh datang, hari ini je, lain date tak boleh datang. Ada juga. Okay, jangan buka cerita. Masalah kita cuba tangani. Di sini kita ada lebih kurang 30 penyemak. Bukan penyemak, penyemak. Penyemak ni pendengar bacaan antum. Dan kita ada ustaz dan kawan-kawan yang lain. Okey ustaz, macam mana ustaz nilai kita boleh baca ke tidak boleh baca? Tuan-tuan boleh baca dengan tak boleh baca, begini cara nilai. Contohlah saya buka tengah-tengah Al-Quran. Okey, awak baca. Kalau dia baca Bismillahirrahmanirrahim, wa lan nablu. Jadi ini ikra. Okey? Tapi kalau dia baca wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju', mana dia tengah-tengah. Kita akan perhatikan bacaan. Kalau bacaan dia banyak kesalahan daripada yang betul, maka dia kena balik ikra. Tapi kalau bacaan dia laju, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ini boleh jadi imam. Kalau ada boleh jadi imam lah. Tuan-tuan tenang, relax. Kita macam dalam taman syurga. Masjid ni taman syurga. Tuan-tuan kena rasa masjid is taman. Taman syurga. Jadi tuan-tuan relax. Khair. Akhi saudara kita tanya, Ustaz, kalau saya boleh baca tapi kadang-kadang slow. Saya boleh baca tapi kadang-kadang slow. Jadi kita akan tengok slow dia. Kalau slow dia terus tak boleh baca, maka kita kira dia sebagai ikra. Sebab tuan-tuan, bila kita baca Quran, kita langsung tak boleh baca. Buka tak boleh kenal. Itu bukan huruf, tapi dia boleh baca very slow. Okey, slow pula kalau kesalahan dia banyak, dia kena balik ikra. Makna dia kenal huruf, tapi dia selalu baca baris bawah. Semua di baris bawah kan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Semua baris bawah. Jadi maknanya cara dia belajar ikra tu salah. Kita kena ulang balik, dia kena belajar balik ikra. Dua-dua ni, siapa yang belajar balik ikra? Sebab ikra kita dia ringkas. Bagi yang belum betul-betul huruf yang lancar, insya-Allah aku akan dapat baca. Akan dapat baca. Saya yakin 100% boleh baca. Bagi yang tak lancar salah bacaan, masuk ikra balik, lagi bagus. Bagi yang confident bacaan dia macam imam tadi baca, boleh masuk dalam program tadarus. Okey. Yang kedua kita akan buat bila habis 15 minit latihan kita sama-sama ramai-ramai. Kita akan teruskan dengan pembahagian 30 minit untuk bahagikan grup. Kita ada penyemak-penyemak yang ramai, insya-Allah akan semak bacaan itu. Dan setelah setengah jam bergilir membaca, kita akan masuk dalam 15 minit terakhir hanya untuk mereka yang boleh baca. Kita ada sesi 15 atau 20 minit tajwid. Jadi maknanya sini ada ikra dan ada tajwid. Okey, silakan boleh angkat kitab tajwid bagi mereka yang perlukan kitab tajwid. Jadi kita lihat muka surat nombor 2. Sekarang kita lihat muka surat nombor 2. Ini pengajian yang utama bagi semua yang belajar ikra. Muka surat nombor 2. Nampak tak? Okey. Muka surat nombor 2 ni kalau kita lihat, katanya mengenal huruf-huruf hijaiyah. Huruf-huruf hijaiyah adalah huruf alfabet dalam bahasa Arab. Jumlah bilangan ni semua 28. Hari ni, besok sampai kubur, malaikat mungkar nakir tanya, berapakah huruf hijaiyah? 28. Berapa? 28. Okey, sebab ini soalan yang mungkin akan keluar dalam Quran. Lepas tu kita kenal huruf ada 28 bermula daripada alif sampai ya.
Sebelahnya itu adalah Romanized, sebelahnya itu adalah Arab. Bagi siapa yang tak kenal Arab ni, dia refer pada Romanized ni. Bagi sesiapa yang betul-betul tidak kenal huruf, tidak pernah hafal alif, ba, ta, ta, tak pernah hafal, hari ini dia kena cuba belajar untuk hafal beserta huruf ni. Kena belajar untuk hafal. Ingat, dia tak boleh istilah macam faham, dia nak kena pakai istilah hafal. Okay? Apa? 28 huruf, step by step. Kita tak kejap, kita ada masa lagi 1 minggu berlatih. Sekarang kita sama-sama berlatih. Dia pulang, dia jumpa minggu depan, 1 minggu pun InsyaAllah hafal. Boleh tak? Boleh. InsyaAllah ni Baik. Yang pertama, alif nama dia apa? Alif. Baik, saya sebut tuan-tuan ikut. Alif. Alif. Baik, itu namanya. Saya akan beritahu nanti akhir sisi kita. Sebab apa? Ustaz perlu kenalkan kita dengan alif ni, ba ni, ta ni. Sebab ada sebab dia nanti. Di akhir nanti anda akan maklumkan pada kita. Yang kedua, ba. Ba. Muslimah belakang sana pun boleh sama-sama sebut. Ta. Sa. Jim. Lihat dulu ha. Kha. Dal. Zal. Ra. Zai. Sin. Sin. Dia bukan sin. Shin. Sad. Bad. Ta. Va. Va. Ya sikit. Va. Ain. Ghain. Fa. Qaf. Kaf. Lam. Mim. Nun. Waw. Ha. Lam alif. Hamzah. Ya. Dalam bahasa alfabet kita kalau baca A, B, C, D, ini A, B, C, D bahasa Arab. Tuan-tuan nak kena hafal. Cara nak hafal lagi satu, mungkin bagi antara pada hari ini, latihan yang ana boleh sarankan. Ini tips. Baca balik. Kalau kita nak berlatih dalam ni, kita nak kena pandai tutup. Kita tutup yang bahasa bumi ni, tutup, baca. Alif, ba, ta, ta, jim. Itu cara ni. Tutup yang bumi, tak payah koyakkan, tutup je. Itu cara saya belajar, saya tutup. Jadi kalau saya confuse, saya buka sikit lah, tengok, ni alif. Jadi dah hafal, tutup balik. Dan kalau nak betul-betul mantap, terbalikan. Ya, Hamzah, alif, ha, waw, nun, mim, lam, kaf, qaf, ha, ghain, ain, gha, ta, dal, sad, shin, sin, zai, ra, dal, dal, kha, ha, jim, ta, ha, ha, alif. Terbalikan. Ini saya bagi antum tips cara untuk kuasai huruf jadi. Boleh? Abang-abang yang ikrar, boleh? Jangan takut, insyaAllah boleh. Kita boleh. Ada masa lagi. Baik. Pelajaran yang kedua. Pelajaran yang pertama saya lepaskan, tapi benda ni saya akan ulang balik. Pelajaran yang kedua, kita akan lihat ke depan. Pelajaran kedua ni dia kata mengenal harakat fathah, mengenal baris atas. Jadi alif kalau di atas jadi a. Kalau huruf ba di atas jadi ba. Ba. Betul? Ustaz, betul? Betul. Tuan-tuan dirahmati Allah. Hari ini kita sebut alif atau ba atau a. Nabi SAW pernah menyebut satu hadis. Barang siapa yang membaca satu huruf, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan dia 10 kebaikan. Jadi sahabat tanya, ya Rasulullah, adakah alif lam mim itu satu huruf? Tidak. Alif tu satu, lam tu satu, mim tu satu. Berapa? 30 pahala, tuan-tuan. Jadi yakinlah tuan-tuan, pengajian kita pada hari ini adalah ibadah.
Sebab kalau kita datang sini penat-penat, tuan-tuan datang, alamak rugilah. Tapi tuan-tuan datang sini sebagai ibadah, bertambah iman kita, bertambah amal kita. Amin ya rabbal alamin. Baik. Aba. Baik. Saya tanya lagi abang-abang yang sebelah sini, ada tak yang belum kenal yang ni? Belum sedia? Abang belum sedia sikit? Dah sedia? Boleh? Boleh? Baik. Kita cuba belajar aba ni. Aba, taha, jaha, kha. Baik. Aba. Okey. A. Tengok sama-sama Aba. Baba. Ba'a. Baba. Ba'aba. Aba'a. Ababa. Bababa. Sebut. Yang kedua huruf ta dengan ta. Ta dengan sa. Okey. Ta. Ada kapal, ada dua titik. Itu huruf apa? Ta. Di atas jadi ta. Ta di atas ta. Ta di atas ta. Kemudian huruf sa. Sa ni kapal ada tiga titik. Itu namanya apa? Sa. Lidah tu letak, hujung lidah letak di gigi depan. Sa. 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 Baik. Ta sa. Ta sa. Baik. Kemudian kita baca sama-sama. Ta sa. Sa ta. Ba sa. Ata. Asa. Ta sa a. Ba asa. Sa aba. Sa asa. Ta basa. Sa ba'a. Abasa. Sa taba. Senang kan? Senang. Alhamdulillah. Okey. Yang seterusnya, kita nampak macam kuda-kuda laut. Kuda laut. Jadi ini huruf yang bentuk kuda laut tu, kemudian dia ada apa? Titik. Itu huruf jim. Itu huruf apa? Jim. Apa yang masih rasa terkejar-kejar, jangan khawatir. Sebab ini latihan ramai-ramai. Memang saya akan mengajar secara umum. Tapi nanti antum dalam kumpulan antum akan dilayani satu persatu. Dan ini hanya latihan kita sama-sama dan juga bagi para penyimak. Jadi bila mengajar tu jangan ajar benda lain, ajar benda yang dalam buku. Ya. Baik. Yang pertama jim. Jim di atas jadi ja. Jim kalau baris di atas jadi ja. Baik. Yang kedua ha. Dia bentuk macam tu tapi dia tak ada titik. Namanya apa? Ha. Kalau dibariskan atas jadi ha. Baik. Yang ketiga bentuk macam tu ada titik di atas. Jadi apa? Kha. Huruf apa? Kha. Kha di atas. Kha. Kha di atas. Kha. Namanya kha. Bila baris atas pun kha. Tapi jim bila baris atas jam. Ustaz. Kan ada pening kan? Ustaz kata jim di atas jam. Okey, apa? Ha di atas ha. Kemudian kha di atas kha. Ada pening tak? Kadang-kadang pening. Sebab dia akan tanya, Ustaz, kenapa jim di atas jam? Jim kalau ikut jim di atas jam. Sedap kan? Betul tak? Kalau ikut jim di atas jam. Tapi kita buat jim di atas jam. Sebab macam saya sebut tadi, okey, kalau bahasa Inggeris, bahasa alfabet, ini huruf apa? L. L letak A kat belakang. La. Jadi jim di atas. Jim di atas. Tapi buang di atas jim. L buang A jadi L. L letak A jadi La. Jim letak pada atas. Buang baris atas
tak? Boleh? Okey. Jadi mungkin cara saya dia terkejut Ustaz masuk L, LA. LA tu bahaya Ustaz. Los Angeles. Okay. Jadi cerita dia namanya tu J, tapi dia stands for sebutan J. Nampak tak? J, Aj, the word J. Okay, the huruf J. Jadi kalau dia ada titik atau baris atas, dia akan jadi Ja. Sebab baris atas ni, okey, tuan-tuan yang tak kenal lagi baris atas, bagi yang buta huruf, bagi yang tak kenal huruf dalam bahasa alfabet kita dalam bahasa English dia, tuan-tuan ada kenal vowel macam A, O, U, E, I. Ini dia panggil apa? Vowels. Okey lah. Nak vowels. Okey. Ini vowels Dia punya peranan, kalau huruf-huruf yang selain ini, contoh huruf J, H, L, tak akan dapat disebut. Betul tak? Kita akan panggil dia J, H, L. Kita tak akan panggil dia, kita panggil L, H, J. Betul tak? Once kita letak kat belakang ni, kita letak A, jadi apa? Kalau H kita letak kat belakang, Hai. Saya baca E, okay? Ataupun E lah. Kalau saya letak U, Lu. Betul tak? Baik. Ini adalah dalam bahasa alfabet. Okay. Kita balik pada bahasa Arab. Bahasa Arab yang saya sebutkan tadi, dia ada 28 huruf. 28 huruf hijaiyah. Contohnya macam huruf Jim. Nama hurufnya apa? Jim. Kalau saya nak sebut Ja dalam bahasa Arab, huruf apa saya kena pakai? Huruf Jim. Saya nak kena letak paling atas. Jadi huruf ni jadi apa? Ja. Ustaz, kalau saya nak bunyikan dia G, maka nak kena letakkan baris di bawah G. Kalau saya nak bunyi dia depan macam Ju, nak kena baris depan. Kalau saya nak dia tak bunyi apa-apa, dia cuma berbunyi mati je, letak sukun kat situ. Faham tak? Jadi bahasa Arab ni, apa yang kita akan perhatikan dalam mengenal huruf, ada 4. Okay? Baris di atas, baris di bawah, baris depan dan sukun. 4 benda. 1, 2, 3, 4. Dah kenal 4 ni, kita settle. Satu phase kita siap. Kita dah berdiri untuk membaca Al-Quran. Jadi ini latihan kita. Tapi hari ini sebelum kita sampai sini, sini dan sini, kita nak kenal yang ni dulu. Yang first, Fathah. Kita nak kenal apa? Fathah. Baik. Kita teruskan. Jim di atas, Ha di atas, Kha di atas, Kha, Jaha, Kha. Baik, kita baca sama-sama. Jaha, Jaha, belakang ni pula dia ada dal dan dia ada zal. Okey, ada yang terkejut lagi Ustaz dan jauh sampai tak bisa ini surat. Okey. Dal di atas jadi da. Dia bukan dal di atas dal, dal di atas da. Okey, yang kedua zal. Zal di atas da. Da za. Tengok da. Nampak huruf ini Daza. Okey, kita baca sama-sama. Daza, Zada, Tada, Sada, Ada, Badata, Sada, Tada,
Ini huruf ra. Huruf apa? Ra. Di atas jadi ra, bukan ra. Okey, lagi satu. Bahasa Arab dia tak ada ra. Dalam bahasa Arab dia tak ada ra. Kalau tak nak sebut, Ustaz, kalau dia sebut Masjidil Haram, tak ada Masjidil Haram. Haram jadi. Haram, dia tak boleh pakai haram. Haram tu bahasa Melayu. Dia kena pakai apa? Haram. Melayu ni ra. Dia tak ada re, ra, dia tak ada. Bangun dia tak ada. Dia cuma ra je dia. Nak ingatkan. Sebab ni benda kelakar saya pernah dengar. Jadi saya ingatkan dia sampai sekarang. Orang yang sama. Ra. Ra di atas. Kemudian yang kedua, huruf zai. Zai di atas. Za. Roza. Baik, kita baca. Zara. Dara. Zaza. Aza. Baro. Baroza. Tarota. Abaro. Saroza. Rodana. Dazaja. Khodara. Hazakho. Baik, sampai situ saja ini. Okay, kita lihat balik pelajaran yang pertama. Okey, bagi abang-abang yang tak kenal, okey, buku tu kertas tu silakan sikit. Tutup begini. Jangan tengok romanize dia. Sebab bila ada Rumi, kita akan suka tengok Rumi daripada tengok huruf dia. Jadi tutup begini. Tutup. Buat tak? Dapat buat tak nampak Rumi? Tutup sikit je. Tak payah nak golong. Tutup sikit. Begitu cantik. Jadi sambil baca, tuan-tuan bila balik rumah pun, ini cara nak kenal huruf. Tengok alif. Kita nak uji diri kita. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, ra. Kalau saya terbalikkan, ra, dal, kha, ha, jim, sa, ta, ba, alif. Kalau tuan-tuan boleh buat terbalik, sana terbalik sini, tebuk, boleh. Maknanya tuan dah kenal huruf 1 sampai ra. Betul tak? Betul, senang tak? Senang, cara dia begitu je. Tak payah beli buku. Cara dia begitu je. Kenal. Kemudian Facebook kita buat sama juga. Sampai pada huruf zai, sin, shin, sad, dad, da, dha, ain, ghin, fa. Sama juga cara ni kita nak buat. Kita tutup sikit sampai ingat. Bagi yang akan balik rumah selepas ni. Kemudian kaf, qaf dan sebagainya. Okey? Baik, dan saya sarankan kepada penyimak selepas ini untuk mereka menyimak daripada muka surat 1. Dan saya sarankan semua penyimak yang menyimak Iqra minta peserta Iqra hafal ni semua. Ini first page je hafal, wajib hafal. Yang kedua, cuma dia nak kena tahu itu baris di atas ke baris di bawah. Dia nak kena kenal jangan salah. Jadi latihan untuk ikhwan ataupun saudara yang akan baca Iqra dengan penyimak, hendaklah dia simak muka surat pertama, sebutan dulu, hafal jangan dulu, minggu depan baru kita simak hafalan dia. Dan kita lihat pelajaran kedua, muka surat pertama dan muka surat yang belakang, muka surat nombor 3 dengan nombor 4. Hendaklah diingat, namanya dia tahu baca dengan lancar sampai huruf zai sahaja. Minggu depan baru kita tambah latihan. Boleh insya-Allah. Okay. Alhamdulillah. Begitulah tadi masa kita berlalu. Lebih kurang 1 jam setengah. 1 jam setengah kita ada. Siapa rasa lama? Tak, saya rasa lama Ustaz. Duduk macam lama gila Ustaz. 1 jam setengah, very long. Bawa memang lah. Silap balik. Yang lain ada yang rasa lama tak? Alhamdulillah. Bermakna tuan-tuan tengah syok. Kalau makna ni hari ni, orang yang pergi masjid, orang yang buat amal, orang yang baca Quran, dia rasa tak lama. InsyaAllah satu Singapura boleh jadi orang Islam. Sebab apa?
kita ada macam ni. Tak rasa boring mengaji, tak rasa boring belajar. Bila kita dah rasa boring nak mengaji, boring nak beribadah, orang pun start buat benda lain. Jadi kat Singapura ni, macam mana kita nak hilangkan maksiat? Kita buat banyak benda macam ni. Kalau kita banyakkan sibukkan dengan ngaji, sibukkan dengan program-program keagamaan, jadi tak ada orang pergi clubbing, tak ada orang pergi untuk merayakan skateboard. Abang skateboard minta maaf. Jadi tak ada orang layan sangat skateboard. Basikal, abang yang basikal pun tak ramai cycling. Jadi ramai yang mengaji. Masjid pun penuh. Kan? Nak belajar memasak pun tak ada masa. Nak cebok dah tak ada masa nak ajar. Siapa? Dia mengaji. Jadi ala kulli hal ini matlamat kita sebenarnya. Kita nak balance. Kita hidup hari-hari dengan kerja dunia kita, dengan keluarga kita, dengan kerjaya masing-masing. Betul tak? Masing-masing selebriti ada kehidupan dia, ada keterkanalan dia. Ala kulli hal kita pun di sisi Allah kita nak jadi orang yang terbaik. Kita di sisi Allah kita nak jadi yang terindah, yang selebriti di sisi Allah. Kita di sisi Allah bila kita dikenalkan awak selebriti kat dunia, tapi dengan Al-Quran awak jadi mulia, awak jadi selebriti tak? Jadi kalau dia selamatlah, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, hari ini kita ada Al-Quran, kita sibukkan dengan diri kita dengan Al-Quran. Abang-abang yang sibuk dalam Iqra, ana yakin 100% niat yang semua yang datang ke sini tidak lain tidak bukan hanya untuk dapat kenal huruf. Sebab apa? Nak baca Al-Quran. Betul tak? Betul. Saya nak cadang. Ada yang jumpa saya sebelum 40 saya nak khatam. Ada yang kata sebelum 50 saya nak khatam. Ada yang jumpa sebelum saya mati Ustaz saya nak khatam. Subhanallah. Kalau tuan-tuan ada yang terbuka hati untuk baca Al-Quran sekarang, itu adalah tanda Allah sayang kepada kita. Bila kita nampak di Facebook ke, di surat khabar ke, di TV ke, tiba-tiba terdetik hati, saya rasa nak mengaji Al-Quran. Wallahil azim, demi Allah tuan-tuan, Allah sayang kepada kita. Allah sedarkan kita, sedarkan kalian. Nampak post kat Facebook, post dekat TV, post dekat dalam surat khabar, keluar post belajar ngaji. Hati tu terdetik nak belajar ngaji. Dan tuan-tuan bergerak dalam kasih sayang Allah. Dan kita datang di masjid hari ini, macam-macam niat yang ada kita satukan yang kita lillahi ta'ala. Sekarang bulan Rajab, bulan depan bulan Syaban dan Ramadan. InsyaAllah saya yakin 100% semua yang ada kat sini yang dalam Al-Quran, halaman Al-Quran akan dapat khatam Quran bulan Ramadan. Yang tak pernah khatam, insyaAllah akan khatam. Bagi yang Iqra bulan Ramadan dah boleh merangkak baca Quran. Dah boleh merangkak. Dia bukan khatam, dia boleh khatam, tapi kemungkinan dia boleh baca Quran tu dengan merangkak. Makna dia tak kosong. Orang mengaji, dia bukan pandang. Orang mengaji, bukan dia selak-selak Al-Quran. Selak. Sebab apa? Orang ngaji bodoh ni. Pasal apa? Dia malu. Labas, Ramadan ni antum tak akan selak-selak lagi tuan-tuan. Ramadan ni antum akan baca Al-Quran. Subhanallah. Amin. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, saya rasa sini sahaja perkongsian saya malam ini. Saya minta maaf terkasar bahasa, terkeras suara, sebab suara saya nak kena keras. Kalau tak sampai ke belakang. Dan bagi sesiapa yang tersinggung, minta maaf banyak-banyak. Maafkan tak? Saya rasa maafkan, jadi kosong-kosong. Jadi kita bertemu lagi ke depan. Hari ini agak kelakar. Saya minta maaf kerana hari ini nak kontrol 100 peserta. Gila ke apa? Saya tengok saya punya Gmail, saya buka Gmail saya hari ketiga. Allah, hari ketiga saya link tu saya bagi, hari ketiga dah 80 peserta. Saya kata ni bahaya di 80. Tak apalah, kasih 1 week 116. 116 ni. Tutup. Sebab apa tutup? Tak ada penyemak. Saya punya murid ingat dah 100, mungkin tidak, baru 20 lebih. Saya kata memang tak boleh. Kalau penyemak tak ramai, wah, tak boleh lah. Memang problem. Jadi saya tutup. Minta maaf. Kalau ada teman-teman yang nak masuk lagi, tanya pada penyemak tu. Kalau penyemak tu kata boleh masuk lagi, kita
kita welcome. Tapi antum nak kena berbual direct dengan penyemak yang ada. Kelas tak apa, datang umum boleh, tapi untuk yang penyemak itu yang saya problemkan. Sebab satu kumpulan Iqra sebaiknya paling ramai 4 orang. Kalau nak bagus 3 orang. Satu Iqra tu kumpulan, kalau bagus 3 orang. Kalau bagus lagi 1 orang, satu one on one. Jadi setengah jam, betul tak? Tapi untuk tajwid paling bagus untuk tajwid untuk tadarus 3 orang. 3 orang 4. Sekarang 6 orang. Tak apa, kita boleh pecahkan halapan lagi untuk kita lebihkan bacaan Al-Quran. Bagi abang yang akan bersafar, safar yang sihat walafiat, safar yang sejahtera. Dari ikhwan kita, kawan kita hari ini, Ustaz hari ini jelas, saya balik sini Syawal. Jadi Syaban, Ramadan dia semua dekat South Africa. Jadi kita doakan dia mudah-mudahan perjalanan dia lancar. Dan hari ini juga saya syukur, terima kasih kepada ikhwan yang tolong saya kat kotak. Saya kat kotak lagi sakit kan, ambil video, kamera. Dan pada Haji Dot, semua keluar, kita ada 120 cupcake. Jadi 120 cupcake atau nak kena makan. Overdose tak ada ni. Bos overdose dia tu. Baik, ala kulli hal, saya minta maaf lagi sekali dan jazakumullah khairul jazak. Terima kasih banyak-banyak kepada tuan yang datang pada hari ini kerana telah menjayakan program kita pada malam ini. Minggu depan insya-Allah on time kita habiskan. Tapi dengan syarat tuan datang awal. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma qanna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina, 'allimna minhu ma jahilna, wa usuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar, waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim. Kita tutup dengan surah Al-Fatihah majlis kita pada hari ini dan kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jelas. Tuan-tuan kalau baca amin ada 3 cara baca. Amin boleh. Panjang sikit amin boleh. Ataupun amin. Okey. Baik. Kenapa kita amin dalam surah Fatihah? Imam baca amin, jemaah baca amin serentak dengan imam, malaikat akan sama-sama amin. Doa dalam surah Fatihah itu dimakbulkan Allah. Tuan-tuan, surah Fatihah itu doa dia hanya saja kepada-Mu ya Allah kami memohon, kami menyembah, kami memohon pertolongan. Tunjuklah kami jalan yang benar. Kemudian jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka, bukan mereka yang sesat dan mereka yang Engkau marah pada mereka. Kalau Allah Subhanahu wa taala terima Fatihah kita, selamat tak? Selamat betul. Kita jadi hamba yang beribadah, hamba yang ditolong oleh Allah, hamba yang diberikan hidayah, hamba yang mati dalam keadaan taat kepada Allah. Baru amin dia tuan-tuan. Amin. Ingat amin itu biasa tak? Amin itu luar biasa tuan-tuan.
طيب أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم. تبجد دعاء تسبيح كفارة. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan, insyaAllah bertemu lagi kita pada minggu depan. Abang-abang tadi yang belum saya tutup, ada yang setara kumpulan yang duduk tadi dengan Abang Alim, semua stay dulu. Dan juga kepada abang-abang penyemak, semua stay dulu di atas, kita mesyuarat sekejap. Dan kepada semua peserta, InsyaAllah anda semua dah boleh balik sekarang. Dan boleh bagi cupcake. Jadi saya pun boleh berikan cupcake minggu depan overdose. Overdose jangan bawa sini, nanti masih mancing. Jadi boleh InsyaAllah boleh pulang. Untuk buku harga buku tersebut dibayar kepada penyemak tadi. Antum berikan harganya pada penyemak. Jadi penyemak kena ambil duit daripada dia. Wang pula tak boleh bagi dalam masjid. Dalam masjid tak boleh ada urusan jual beli. Kalau nak bayar dia, jumpa dia dekat luar, bagi dia duit dia. Okey, jangan bayar dekat masjid. Baik. Clear? InsyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad.